Alhamdulillah, seperti biasa kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, selagi mana Allah izinkan kita berada di rumah Allah sebagai tetamu Allah, selagi mana Allah taala izinkan kepada kita untuk kita terus beribadah kepada Allah, kita sentiasa melafazkan rasa syukur kita kepada Allah, dan dengan sebab musabab sedikit syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan Allah menambahkan lagi nikmat yang kita sedang rasai ini, terutama juga kita berada di taman-taman syurga, dan kita berharap Allah Ta'ala membawa kita, keluarga kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Untuk pagi ni muka surat apa? Ya, 41. Okey, betul. Baik tuan-tuan, ya, muka surat 41, kita masih lagi berbicara berkaitan dengan tauhid yang murni, ya, tauhid yang benar-benar suci, yang berada jauh dalam lubuk hati kita. Saya baca teks dia lagi sekali tuan-tuan, ya, supaya ada apa ni, kita masih ingat perkataannya. Syekh Arsalan Ad-Dimashqi berkata lagi, wa kullama, setiap kali, wa hatta kamu bertauhid, atau dengan kata lain kamu mentauhidkan Allah, ya, setiap waktu, setiap kali, setiap saat kita mengulangi, memperbaharui, ya, tauhid kita, memurnikan tauhid kita kepada Allah, bana laka syirk, maka akan terzahir bagimu, ya, akan segala syirik tersebut. Syirik yang dimaksudkan di sini ialah syirik khafi. Kerana syirik khafi itu ialah syirik yang tersembunyi. Ya, kadang-kala saya, kadang-kala tuan-tuan kita sendiri pun tanpa sedar kita sudah mensyirikkan Allah. Tak nampak kerana dia tersembunyi dalam diri kita. Contoh dah tuan-tuan, paling-paling lah kalau saya duduk belajar dengan para murabbi, para, ya, syekh saya, dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan sudah tentu ada rasa kasih, ada rasa cinta pada ibu bapa, pada isteri, pada anak-anak. Kadang-kala ada orang ni bukan setakat dia cinta isteri, anak-anak, ibu bapa dia, dunia ni pun dia cinta dunia, betul tuan, ya, sehingga dia sanggup menghabiskan masanya, tenaganya, seluruh jiwanya untuk dunia, kerana cintanya dia kepada dunia. Ini benda-benda begini ni tuan-tuan, rupa-rupanya kalau kita halusi mengikut setengah pandangan ulama, masih lagi ada pada diri saya dengan tuan-tuan. Cinta tu maksudnya ialah cinta kita kepada isteri, cinta kita pada anak-anak, lebih daripada cinta kepada Allah. Kita sanggup membahagikan, ya, kadang-kala tuan-tuan sekalian, contohlah, minta maaf kita sebut, kadang-kala azan, bila mana azan, dalam masa yang sama isteri kita ajak kita pergi ke pasar, kita rasa tak apalah kan, lagipun kita boleh jemaah dengan isteri kat rumah pula, kita pun melebihkan kehendak isteri itu. Ya, tak apalah bang, kita pergi pasar dululah sekejap, ya, azan tu tak apalah, kita lewatkan sikit, kita solat sama-sama kah jemaah. Itu pun tuan-tuan telah membahagi-bahagikan rasa dengan Allah. Sepatutnya kita kena utamakan Allah, sepatutnya kita kena besarkan Allah, tapi secara hukumnya harus, ya, kerana kalau kita belajar fiqh, waktu solat tu adalah waktu muwassa', wajibnya wajib muwassa', wajib yang ada tempoh masa. Jemaah pun ada tempoh masa. Selagi mana kita kata apa, zuhur pukul berapa, ya, 1.20 lebih kurang, 1.22 lebih kurang gitulah. Asarnya lambat, pukul 4.40 lebih, dekat-dekat tu. Jadi kalau kita solat pukul 4 boleh lagi, boleh, tak ada masalah. Solat pula dengan orang rumah kita sendiri berjemaah. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kalau halusi benda tu, kata ulama, masih lagi ada sikit-sikit kerana kita telah membahagi-bahagikan masa yang lebih utama kita dengan Allah, dengan isteri. Padahal tak salah, ya, tapi bimbang-bimbang. Atau kata ulama sufi, ulama sufi ni ulama yang sentiasa memerhati ada lagi tak dalam hati dia sesuatu yang tidak sepatutnya ada, sehingga dia melebihkan Allah kepada selain Allah. Itu tuan-tuan sekalian. Tapi setiap kali kita memperbaharui tauhid kita kepada Allah. Apa makna tauhid? Tauhid ini tuan-tuan, kalau kita belajar kaedah mudahnya, ialah konsep paling mudah dalam ilmu tauhid ialah nafi. Sebab itu kalimah tauhid ialah la ilaha illallah, menafi. Nafi apa? Nafi segala-galanya selain Allah. Nafi dari segi rasa kaya, nafi dari segi rasa pandai, nafi dari segi rasa kasih, nafi dari segi rasa taat, nafi segala-galanya, nafi segala pergantungan kecuali hanya kepada Allah, nafi segala pengharapan kecuali hanya kepada Allah, nafi segala cinta dan kasih hanya kepada Allah, nafi segala keutamaan hanya untuk Allah. Ini betul, itulah konsep nafi. Sehingga kata ulama,
Sampai kepada satu tahap yang paling tinggi tauhid ni ialah diam. Jangan berkata-kata apa pun. Kerana apa? Kerana semua ni adalah dari Allah, untuk Allah, kerana Allah. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Okey, kita baca muka surat 41 tu ya. Baik, setiap hari, malah setiap detik, insan sentiasa dalam proses penyempurnaan. Okey tuan-tuan ya, oleh kerana diri kita ni sebagai makhluk ni confirm tidak sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Tetapi ada satu makhluk yang Allah cipta yang namanya manusia, kita. Allah letak kepada diri kita ni, dan Allah letak sebuah tanggungjawab untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan diri sebagai seorang hamba. Ya. Jadi hamba yang sempurna. Bagaimana jalan untuk menjadi hamba yang sempurna? Bertauhid dengan tauhid yang sempurna, tauhid yang suci, tauhid yang bersih, hanya untuk Allah. Hidup ini seluruhnya hanya untuk Allah. Justru penghayatan terhadap tauhid disertai dengan proses mujahadah. Macam-macam mana pun tuan-tuan, kita kena ada mujahadah yang berterusan. Apa makna mujahadah? Proses melawan nafsu. Sebenarnya oleh kerana ulama-ulama yang terdahulu mereka memahami bahawa nafsu ni ada sesuatu unsur yang ada dalam diri kita sendiri, bahkan kadang-kadang disebut itulah diri kita, maka terlalu sukar untuk kita berdepan dengan diri kita sendiri. Akhirnya disebut perkataan mujahadatun nafsi, lawan nafsu, lawan diri kita. Nafsu kita nak makan, boleh kita bagi makan, tapi sampai satu waktu kita kena lawan dia. Jangan bagi dia makan. Contoh, kita puasakan dia. Nafsu ni dia nak apa? Dia nak tidur. Tambah-tambah waktu malam. Waktu malam pula, waktu apa yang paling seronok tidur tuan-tuan? Antara waktu-waktu malam tu 1/3 malam. Betul Ustaz ya? Masa itulah tuan-tuan dia rasa nak tarik balik selimut tu. Lawan sikit nafsu tu. Bangunlah tuan-tuan sekejap. Ada waktunya kena lawan. Tapi jangan sampai kita menafikan hak nafsu. Tak. Nafsu pun dia ada hak dia. Dia nak makan, kena bagi. Dia nak tidur, kena bagi. Dia nak kahwin, kena bagi. Betul ya? Kena lawan nafsu kahwin. Tak boleh tuan-tuan, kena bagi. Tapi tengoklah ya, tapi bab kahwin ni akhir-akhir ni tak boleh hurai panjang sangat tuan-tuan. Isunya tengah panas. Oleh sebab itulah para wali Allah, ya, para kekasih-kekasih Allah, tuan-tuan, kita ni kena ada cita-cita nak jadi wali Allah. Cuma jangan sampai kita mengaku wali, itu je lah ya. Kerasa wali, dia ada dua. Jangan rasa, jangan mengaku. Jangan rasa aku ni wali dah rasanya. Tuan-tuan pernah tak rasa macam tu? Jangan pernah rasa wali, dan jangan pernah mendakwa diri wali. Tapi nak jadi wali, boleh. Kenapa nak jadi wali? Nak jadi orang yang dijaga oleh Allah, dikawal oleh Allah ya. Sampai satu ketika yang dicintai oleh Allah, maka Allah jaga kita. Jadi para awliya Allah, para wali Allah mencontohi para nabi alaihimussalatu wassalam yang sentiasa meminta ampun kepada Allah. Tuan-tuan, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa beristighfar kepada Allah. Kadang-kadang satu hari 70 kali lebih. Kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin tu, Nabi kata, ya ayuhan nas, inni astaghfirullah wa atubu ilaih. Wahai sekalian manusia, aku ni, maksudnya Nabi ni, aku sebagai seorang Nabi, ketua Nabi lagi, sebagai seorang Rasul, ketua Rasul lagi, sebagai kekasih Allah, maksum lagi, aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Bukan istighfar saja, bertaubat. Fil yaum, satu hari, aksar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Ada satu hadis yang lain dalam bab yang sama, tuan-tuan sekalian, mi'ata marrah. Fil yaum, satu hari, bertaubat, beristighfar, mi'ata marrah, 100 kali. Ada setengah riwayat, tuan-tuan sekalian, ulama mengatakan dalam satu majlis, macam kita ni satu majlis ilmu, lebih kurang tuan-tuan sekalian dalam setengah jam 40 minit, kita lah, kalau kita nisbah pada kita, dalam satu majlis yang kadang-kadang Nabi lalui itu 70 kali Nabi beristighfar dan bertaubat. Macam sekarang ni tuan-tuan, sekarang ni kita duduk sekejap, astagfirullah, pergi lagi 2-3 minit, ampunkanlah aku ya Allah, pergi lagi 2-3 minit, ya Allah maafkanlah aku ya Allah, ya Allah tadi aku solat ya Allah, itu adalah perintahmu ya Allah, aku dah laksana ya Allah, tapi mungkin dalam solat itu banyak kelalaian aku ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Ya Allah, aku sekarang duduk dalam rumahmu ya Allah, dalam rumahmu ya Allah, mungkin kadang-kadang dalam hati aku datang lagi perkara-perkara dunia. Tuan-tuan ya, kita ni duduk di luar, macam-macam dah kita berdepan dengan dunia, bercakap dunia, dengar benda dunia, lihat benda dunia, makan tuan-tuan sekalian. Dan kadang-kadang ada orang ni masuk dalam rumah Allah pun duduk teringat-ingat dunia juga. Ini satu kesilapan sedikitlah tuan-tuan, adab kita dengan Allah. Maka ya Allah maafkanlah aku ya Allah. Maka sebelum keluar ni dah bertaubat 70 kali istighfar. Itu dalam rumah Allah. Kalau dalam rumah Allah pun bertaubat pada Allah, dalam majlis ilmu pun beristighfar pada Allah, bagaimana di luar tuan-tuan?
Itulah wali-wali Allah. Patutlah Allah sayang pada dia. Patutlah Allah permudahkan segalanya urusan wali-wali Allah ini. Tapi mungkin kita tuan-tuan sekalian yang menjadi sedikit sukar. Nak solat malam pun payah, nak baca Quran pun tuan-tuan terhegeh-hegeh. Saya lah tuan-tuan sekalian, nak apa macam-macam kita ni nak baca Quran pun kadang-kadang baca sikit dah menguap. Kenapa? Kerana kurang istighfar kita kepada Allah, dan yang ada pada kita hanyalah bebanan-bebanan dosa yang kita nak tanggung terlalu berat, sehingga memberatkan kita melakukan ibadah pada Allah. Okey, selesai tuan-tuan. Okey, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam sendiri meminta ampun kepada Allah. Itu tadi saya. Pada setiap hari sebanyak 100 kali. Itu saya sebut tadi tuan-tuan ya. Ia sudah tentulah bukan sekadar melafazkan kalimah istighfar sahaja, tetapi turut dengan penghayatannya sesuai dengan kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Istighfar ni bukan sekadar lafaz astaghfirullahal azim, ataupun kita baca sampai akhir yang selalu kita duk baca tuan-tuan yang panjang tu. Dia ada sesuatu yang kita kena hayati. Betapa kita ni terlalu lemah, terlalu banyak lalai, terlalu banyak kekurangan. Kita solat pun tuan-tuan banyak kurang, kita baca Quran pun banyak kurang, kita istighfar dan berdoa pada Allah pun banyak-banyak kekurangan. Maka kita hayati. Dia istighfar ni dia ada maqam dia. Paling rendah orang beristighfar kepada Allah sebab dosa. Ini paling rendah tuan-tuan. Ya, buat dosa istighfar, ini paling rendah. Kalau buat dosa tak istighfar, ini tak ada apa-apa lah tuan-tuan. Waliyazubillah. Yang tinggi sikit ialah apa dia? Dia buat ibadah pun dia istighfar. Kenapa? Kerana dia merasa kekurangan dalam diri. Tapi bahkan dalam semua keadaan dia beristighfar. Ini paling tinggi, dalam semua keadaan dia beristighfar pada Allah. Kenapa? Kerana diri hamba ni serba kekurangan untuk bertemu dengan Allah, segala kesempurnaan. Maka sudah tentulah yang kurang ni kena banyak mohon maaf. Ya, maafkanlah aku ya Allah. Sebab tu tuan-tuan kalau boleh, ya Allah sekejap nanti aku nak datang ke rumahmu ya Allah. Tolonglah kau jaga adab zahir aku, adab batin aku ya Allah. Ya Allah, sekarang aku duduk dalam rumahmu ya Allah. Maafkanlah kalau aku masuk rumahmu dalam keadaan aku tergopoh gapah ya Allah. Ya Allah, aku duduk dalam rumahmu ya Allah, kadang-kadang hati aku tak tahu ke mana ya Allah. Maafkanlah. Tuan-tuan sentiasa dia panggil maqamut taubah. Kalau dalam ilmu tasawuf ni, dia ada ahwal wal maqamat. Dalam hati kita selalu berlaku sesuatu gerakan hati kita, perasaan hati kita, kemudian sampai satu waktunya ialah dipanggil maqam. Maqam yang paling awal kata Imam Ghazali ialah maqamut taubah. Seseorang itu dalam perjalanan dia mengangkat diri kerohanian dia ini di sisi Allah, dia kena bermula dengan taubat. Dan bila mana hatinya berada pada maqam taubat, kedudukan, maka hati dia sentiasa datang rasa menyesal, rasa mohon maaf pada Allah. Ini hasil daripada apa? Hasil daripada tauhid yang ada dalam diri dia, tauhid yang suci, tauhid yang murni, yang dia nampak hanya Allah. Dia berinteraksi hanya dengan Allah. Allah sebab baik. Kemudian tuan-tuan, rohani insan, kita ada rohani insan yang sempurna terus meningkat daripada satu martabat kepada satu martabat. Itu yang saya sebut tadi, maqam. Dalam perjalanan al-qurbu ilallah. Ya, kita sekarang ni kerohanian kerohanian tuan-tuan, diri dalam kita ni, atau dengan mudah juga kita boleh sebut hati kita ni, dia sedang dalam sebuah perjalanan untuk menghampirkan rasa kepada Allah, rasa dekat. Ya, ditulis itu kehampiran dengan Tuhan. Kehampiran dengan Tuhan itu ialah rasa dekat dengan Allah. Rasa dekat, bukan kata kita dekat pada jaraknya. Maka jika rohani insan sampai ke peringkat yang lebih tinggi, maka peringkat yang di bawahnya ada suatu kerendahan dan selaput keakuan yang perlu kepada istighfar. Maka di saat kita membawa hati kita kepada satu kedudukan yang makin hari rasa makin dekat dengan Allah, makin hari makin rasa takut dengan Allah, makin hari makin rasa gerun dengan Allah, makin hari rasa keagungan kebesaran Allah, maka sebelum itu kita berada di bawah. Maka banyak kekurangan kita, maka perlu kepada banyaknya istighfar. Tuan-tuan rasa macam mana sekarang ni? Solat makin khusyuk lah ya. Solat makin khusyuk ya. Alhamdulillah. Maka sebelum tu tuan-tuan dah lama solat kan? Dah 40 tahun solat. Nak banding solat hari ni dengan solat sebelum ni, mana lebih khusyuk? Tuan-tuan ada data? Ada simpan data tak? Tak ada ya? Sudah. Tapi tak apalah, bermula hari ini tuan-tuan buat data sikit ya. Agak-agak lah tuan-tuan, agak-agak. Solat yang kita solat tadi agak-agak berapa peratus khusyuk tadi? Tak kisah.
70 boleh? Contoh lah kan, contoh ni tuan saya buat contoh ni, tuan tak jawab pun tak apa, nanti segan lah ustaz nak jawab, tak payah jawab, cuma saya nak bawa satu contoh ya. 70% lah, okey. Besok atau tengah hari nanti, zuhur nanti, tuan-tuan kena 80% khusyuk. Asar nanti 90%. Jadi maknanya subuh ni tuan-tuan kena istighfar kerana tuan-tuan kurang khusyuk. Istighfar. Ya Allah, ampunkanlah aku solat subuh tadi ya Allah. Aku dah cuba tapi 70% aja khusyuk aku ya Allah. 30 lagi aku lalai ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, solat aku tadi lalai 30%. Kata tak pernah kira. Ya Allah, insya-Allah ya Allah, Engkau bantu aku ya Allah, Engkau tolong aku ya Allah. Zuhur nanti ya Allah, aku akan cuba semampu mungkin ya Allah. Sebab tu tuan-tuan, saya rasa saya dah ulang banyak kali dah, tapi saya ulang lagi sekali lah. Setakat saya, pengalaman saya, tuan-tuan, pengalaman kita, pengalaman masing-masing tuan-tuan, dia ada waktu-waktu kita berkongsi pengalaman. Salah satu pengalaman dalam kita beribadah kepada Allah, di antara solat kita di sini, di masjid tuan-tuan, di masjid tuan-tuan, saya dekat taman saya di surau atau di itu, dengan solat kita di Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi, mana khusyuk? Masjid Nabawi lah ya, ke Masjidil Haram agak lebih khusyuk. Kau tak ingat? Saya tak ingat dah ustaz, saya pergi umrah lama sudah tuan-tuan sekalian ya. Belum pergi lagi, okey, kalau belum pergi lagi tak apa, tak ada masalah. Okey. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut, minta maaf, saya ulang lagi sekali ya, walaupun banyak kali saya ulang sebenarnya. Pengalaman saya, solat yang paling khusyuk saya solat di, bukan itu sebagai makmum ni, kita solat di, saya solat di Pulau Melaka dengan almarhum Tok Guni Aziz. Maksud sebab dia ni tuan-tuan sekalian, dia solat ni, contoh dia baca Bismillahirrahmanirrahim, macam dia berhenti sekejap. Sepatutnya yang dalam, kalau tuan-tuan nak buat dalam solat sunat, Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita bawa satu, Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah, dalam hati ni tuan-tuan ni, jangan mulut batal lah, kita dah belajar ni, tuan-tuan pun tahu, saya yakin tuan-tuan pun faham bab solat. Tuan-tuan cuba dalam solat sunat. Bahkan syekh saya dia ajar tuan-tuan sekalian, ada waktu di luar solat, sebelum kita masuk ke solat ni, ada waktu, tak kira waktu kita lapang, kita kena zikir Allah, biar dia masuk dalam hati kita, dia tertanam dalam hati kita. Lepas tu kadang-kadang ya, kita solat ni ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Allah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Allah, dalam hati ni tuan-tuan. Lepas tu kita solat dengan dia lambat, perlahan dia solat. Sama juga ada zikir. Di zikir ni Subhanallah, Subhanallah, dia menghayati, itu dia penghayatan. Kita ni subhanallah, 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 janji cukup 33, betul ya? Kelebih, kadang-kadang terlebih sebab laju sangat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita nak ke mana sebenarnya? Sebenarnya kita nak menghampirkan diri kita kepada Allah, maka kita hayati Subhanallah, Subhanallah. Itu almarhum Tok Guru dulu. Sebab tu kalau sembahyang tuan-tuan sekalian, memang kita tidak, setakat ni pengalaman saya, tuan-tuan ada pengalaman. Sembahyang belakang dia almarhum ni, memang rasa ya Allah, kita pun tak terkejar-kejar nak kejar imam, tak ada ya. Saya semalam saya sembahyang ada satu tempat, imam tu muda sangat lagi, muda sangat. Imam-imam kita pun muda-muda lagi ya, ustaz kita pun muda lagi. Yang ni muda lagi ustaz, rasa muda pada ustaz. Jadi orang muda ni kadang-kadang dia nak cepat. Betul ya? Kita orang lama ni okey lah sikit kan. Kau orang lama pun tak tenang juga, nak cepat juga. Orang lama ni tenang, dah pencen kan. Ke solat macam orang kerja juga. Kita orang pencen ni tuan-tuan, kita kena tenang. Kita solat tenang ya. Jadi semalam ni saya sebut, imam ni dia akan rukuk,
Sujud. Kita ambil sujudlah mudah. Ya, Allahu Akbar. Dan kita sebagai makmum, seorang makmum yang sempurna rukun af'al perbuatan dia, bila mana dia ikut imam, apabila imam sudah sempurna turun ke bawah. Imam sempurna, Allahu Akbar, sempurna, baru kita turun. Jangan kita, tuan-tuan sekalian, kita dengan imam sama, cuma imam depan sikit aja sebab dia imam. Kalau kita depan, kita imam, tapi duduk belakang. Ya ke? Ada ke imam tapi duduk belakang? Sebab dia tu imam Allah, dia dah sampai. Tapi bila mana imam turun ke bawah, paling bawah, kita baru nak turun. Masa kita nak turun untuk rukuk tu, imam dah baca dua dah barangkali. Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Kan imam pula imam cepat, imam muda kan, dia bertenaga ke apa? Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Kita baru sampai dia yang ketiga dah. Bila mana kita baru sampai dia yang ketiga, kita baru nak baca subhanallahil a'la, dia dah bangkit dah. Kita baru nak habis subhanallahil a'la wa bihamdihi, subhanallahil a'la, dia dah turun balik dah, kita baru nak bangun. Tu kadang-kadang imam ni kena biar tenang. Imam tu kena tenang. Kalau imam tu tenang, makmum insya-Allah tenang. Ni kita duk kejar dia tuan. Bukan solat dah, duk kejar imam dah, kejar. Dia dah bangun, kita baru duduk bawah lagi. Kemudian kita baru bangun, kita baru nak baca Fatihah separuh, dia dah rukuk pula dah. Tuan-tuan, semalam ada satu tempat tu, imam muda. Ya. Jadi tak apalah, apa yang kita nak bagi tahu bahawa ada sampai satu ketika kalau hari pagi ni kita solat 70%, maka zuhur nanti kita solat khusyuknya 80, berarti kita kena istighfar solat kita tadi, kerana solat itu kekurangan 30%. Sama tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan berdoa dan semuanya. Itulah apa yang berlaku kepada para awliya Allah. Kenapa mereka dalam bertaubat, sentiasa beristighfar pada Allah. Kadang-kadang satu hari, satu malam 70 kali, 100 kali bertaubat pada Allah. Kerana di saat berpindahnya kedudukan hati mereka, makin dekat dengan Allah, makin rasa dekat dengan Allah, makin rasa takut dengan Allah. Maknanya sebelum ni kurang takut. Ya, kurang takut tu satu kesalahan kepada Allah. Ini halus tuan-tuan sekalian ya. Kita bincang ni khafi. Apa makna khafi? Yang tersembunyi. Kalau kita jadi orang awam macam biasa ni, okeylah, tak ada masalah apa pun. Ada orang ni pagi khusyuk, petang tak khusyuk, malam baru khusyuk balik, pagi besok tak khusyuk pula. Tu orang awam macam kita ni tuan-tuan. Jadi kalau begitu, banyaklah kita kena istighfar. Okey, baik, kita teruskan di sini lagi. Keakuan diri bukanlah suatu yang mudah diselesaikan semata-mata dengan berfikir dan pengajian semata-mata. Ya, menjadi persoalan dalam syirik ini ialah di saat saya dengan tuan-tuan masih merasa keakuan diri. Sebab tu kita kata tadi, apa makna tauhid? Menafikan segala-galanya, termasuk menafikan diri kita. Tuan-tuan pernah rasa pandai tak? Tuan-tuan pernah rasa bijak tak? Tuan-tuan pernah rasa kaya tak? Tuan-tuan pernah rasa kuat tak? Tuan-tuan pernah rasa hebat tak? Mungkin kita pernah lah. Hebat juga aku ni tak? Tuan-tuan ya? Tuan-tuan pernah jangka trekking, kemudian tiba-tiba kita sampai awal, kita umur 60, tuan-tuan ya, ada yang nak kali dengan kita berremaja-remaja umur 40, tiba-tiba 40 betul terhege-hege kita sampai awal. Hebat juga aku ni walaupun umur macam ni. Boleh tuan-tuan? Ke tak pernah? Tak pernah ya? Baguslah tuan-tuan ni. Macam tuan-tuan dengan umur ni kan, umur macam ni tiba-tiba boleh apa? Boleh solat malam, bangun pukul 3 dah boleh bangun. Yang muda-muda ni tuan-tuan, kita ni terhege ni, hebat juga aku ni, alim, warak juga aku ni. Ini tuan-tuan sebenarnya masih merasa keakuan diri. Sebenarnya segala apa yang ada pada diri ini semuanya dari Allah dan milik Allah, kepunyaan Allah, untuk Allah. Sebab tu kita duk sebut banyak kali dah, tuan-tuan pun fahamlah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li. Apa makna li? Untuk. Apa makna li? Bagi. Apa makna li? Kerana. Apa makna li? Tujuan utama seluruhnya ni adalah Allah. Kita ulang balik sikit tuan-tuan sekalian. Allah letak pada diri kita ni ada dua kan, satu hamba, satu tujuan. Saya ulang balik. Allah letak pada diri kita yang pertama makna atau nilai diri. Apa makna diri kita? Apa nilai diri kita? Yang tu saya sebut tadi, hamba. Manusia ni kalau dia nak ada nilai pada pandangan Allah, pada sisi Allah, dia kena jadi hamba. Kalau dia tidak jadi hamba kepada Allah, Allah tak ada nilai. Allah tak letak apa-apa nilai pada diri dia. Allahumma neraka. Kerana neraka ni tempat manusia yang tak ada nilai. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Baik.
Yang kedua, Allah letak apa pada diri saya dengan tuan-tuan? Tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita satu aja, Allah. Itu yang kata inna salati wa nusuki wa mahyaya. Tujuan hidup dan mati ni hanya untuk Allah. Maka jangan untuk diri kita. Tapi selama mana saya dengan tuan-tuan masih merasa diri kita kaya, kita hebat, kita pandai, kita banyak ilmu, kita warak, ni kadang-kadang ni kan kita tahu semua sekali. Ni penyakit-penyakit yang ada pada ustaz di akhir zaman ni. Termasuk saya lah barangkali. Kita rasa kita ustaz, kita lah pandai. Betul ya? Ramai tuan-tuan. Orang lain semua tak betul, kita seorang betul. Ini masalah ni. Bahkan kalau kita rasa kita ustaz pun dah masalah. Aku ni ustaz ni. Kan. Macam tuan-tuan, sebab tu minta maaf lah, saya banyak kali saya ulang. Ya, harap-harap saya pun masih tak lalai lah. Sahabat-sahabat lain pun tak lalai. Ada kita tanya, tuan-tuan apa khabar? Sihat tak tuan? Tuan kata sihat. Ustaz pun sihat. Dia cakap kat saya, dekat dia ustaz. Ustaz pun sihat juga. Dia tunjuk kat diri dia mengaku dia ni ustaz. Ni masalah tuan-tuan. Sebab tu orang Melayu kita ni alhamdulillah halus bahasa dia. Walaupun tuan kan, tuan tu maknanya kita muliakan. Tapi tuan hamba. Okey? Apa khabar tuan hamba? Memang bijak lah ulama kita dulu tuan-tuan, ataupun orang dulu berbahasa dalam adab dia dengan Allah dan adab dia dengan orang. Ya, takkan kita nak panggil orang hamba, apa khabar hamba hari ni? Sihat ke hamba? Sedap cakap kat orang hamba. Tapi kita kena hormat orang. Tapi maka apa khabar tuan hamba, tuan hamba. Jadi orang tu tahu bahawa dia tu tuan kerana dimuliakan oleh orang, tapi dia kena tahu hakikat diri dia tidak lebih daripada seorang hamba. Subhanallah, orang dulu halus bahasa dia. Orang dulu tuan-tuan, sebenar-benarnya saya nak cakap mudah lah, orang dulu ni kalau alim memang mereka tu betul-betul alim. Yang sekarang ni tak tuan-tuan, tak ke mana, betul saya cakap. Orang sekarang ni yang cakap banyak macam saya ni tak ke mana, betul. Orang dulu memang betul-betul alim, warak. Orang sekarang ada juga warak. Ada juga warak. Lepas ada ustaz saya, guru saya, dia kata apa? Dia kata tuan-tuan nak tahu orang ni ustaz ke ulama? Tuan-tuan nak tahu? Tuan-tuan buat makan, tuan-tuan buat jamuan makan, tuan-tuan pun tengok, yang makan banyak tu ustaz. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau kita hidang banyak kan, kita hidang yang ni, cuba tuan-tuan perhati. Cuba tuan-tuan jemput yang kejap makan tu, kejap dia try yang tu, sebab dia cuba tu, itu ustaz. Kalau ulama dia makan sikit. Tuan-tuan ya. Satu lagi yang sembang banyak, tu ustaz. Dah lah masa mengajar ni pun dia bercakap, masa minum kat depan tu pun dia juga. Tuan-tuan sekalian, tak sempat kat orang lain. Itu ustaz. Ulama ni dia tak cakap banyak. Kenapa? Dia bimbang. Setiap patah-patah perkataan itu dihitung, dihisap, ditanya oleh Allah. Lepas tu dia tak cakap banyak, tapi ustaz cakap banyak. Okeylah tuan-tuan, tak apa saya nak sebut tadi, kalau seorang ustaz dia rasa dia ustaz, dia sedang bermasalah kerana dia masih rasa keakuan diri dia. Kalau dia pandai, kita tak nafi, memang ada orang memang dia pandai tuan-tuan, memang pandai. Tapi kalau dia kata pada diri dia, tuan, kalau tuan nak kenal, saya yang ni saya yang pandai. Bab ni saya pandai. Masalah dia tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bukan dia seorang yang pandai, ada lagi yang mungkin yang lebih pandai. Tapi ada yang maha pandai, Allah. Okeylah tuan-tuan, okey lagi ke ni masa ni? Kita berhenti gini tuan-tuan, 7.25, kita ada 5 minit lebih kurang. Sedang elok kita berhenti ni, kita boleh solat apa? Tasyrik. Boleh 5 minit lagi tuan-tuan ya? Kena berhenti sekarang, boleh juga? Dia tak ada masalah. Ya, janji kita faham. Baik, saya ulang balik. Keakuan diri bukanlah suatu yang mudah diselesaikan semata-mata dengan berfikir dan pengajian semata-mata. Ia memerlukan keseluruhan bentuk perhambaan dan perabdian. Ya, hamba. Perhambaan dan perabdian. Perabdian ni maksud dia ubudiyah. Dia kalau kita belajar, tapi lambat saya rasa saya hurai hari ni tuan-tuan sekalian ya, jadi menyebabkan kita tak bergerak muka surat 41 ni. Lambat sangat, tak boleh juga tuan-tuan, rugi masa. Kita dah dekat nak kiamat kan. Rugi masa kita. Cuma saya nak sebut sikit. Kalau kita beribadah pada Allah, ulama setengah ulama, banyak tuan-tuan boleh baca dalam kitab Risalah Qusyariyah Imam Qushairi. Dia ada 3 tahap ibadah ni. Pertama, nama dia ibadah. Kita nak kata apa ya? Memperhambakan diri ni ada 3 tahap. Itu mudah bahasa.
Pertama dinamakan ibadah, dan yang kedua dinamakan ubudiyah. Apa makna ubudiyah? Pengabdian semasa beribadah. Contoh, solat tu, orang tu dia solat, maka dia sedang beribadah. Tapi ada orang semasa dia beribadah tu, dia tidak ada pengabdian. Dia solat, cukup 3 rukun, bagi salam, pergi selesai. Perangai dia jadi apa? Perangai dia macam sebelum solat juga. Sepatutnya orang ni setiap kali lepas solat, setiap kali naik kedudukan dia, akhlak dia makin tinggi, khusyuknya makin tinggi, sabarnya makin tinggi. Kenapa? Kalau dalam solat itu dia ada ubudiyah, dia ada rasa perhambaan dia kepada Allah, rasa hina, rasa gerun, rasa takut. Di mana pengabdian? Di sini. Ibadah di mana? Zahir kita. Kemudian ada satu lagi, kata ulama, makam yang paling tinggi ialah ubudah. Istilah ni tuan-tuan, ibadah, ubudiyah, al-ubudah. Ni istilah dalam menghuraikan, membuat pencerahan terhadap di saat seorang itu berdiri di dalam solat dia, ada orang sampai ke tahap mana tuan-tuan? Ke tahap seluruh zahir dan batin dia. Kalau zahir dia saja, itu dia ibadah. Kalau zahir dan hati dia, itu ubudiyah. Kalau seluruh zahir dan batin dia, termasuk roh dia, menghayati seluruh solat itu, dia panggil ubudah. Kita panggil contoh Sayyidina Ali kan, dia solat 2 rakaat, sebab apa? Nak cabut apa? Anak panah tu kan, tombak ke anak panah tu. Dia bagi salam, tengok-tengok, dia tak tahu bila orang cabut tu. Tu apa kedudukan dia tu. Ada seorang awliya tu, dia solat dalam satu masjid, kubah tu bergegar, nak runtuh. Ni dalam kitab An-Nasaih Diniyah, Imam Habib Abdul Haddad. Kubah tu nak runtuh, orang keluar tuan-tuan. Macam kita sekarang ni kan tuan-tuan, kalau kita duduk solat, tiba-tiba kita bawah tu dah jatuh, dah sikit-sikit jatuh, agak-agak tuan-tuan keluar ke masih kekal? Solat tak habis lagi ni. Tuan-tuan nak berhenti solat untuk keluar ke? Sebab ni jatuh ni, lampu pam dah jatuh, bunyi dah bergerak, agak-agak tuan-tuan terus solat atau berhenti dulu, bagi salam kemudian keluar. Solat lepas ni pula dia agak-agak macam mana? Tuan-tuan keluar tak? Keluar tak? Lah kenapa nak takut jawab ni? Takut nak jawab ni? Keluar? Samalah saya pun. Mesti kita keluar saya. Sebab apa? Solat lepas ni lah pula. Daripada mati dah ni. Tapi bagus juga mati dah. Tapi ada ulama seorang ni tuan-tuan, orang lain keluar, dia duduk solat. Kemudian dia selesai, orang pun datang tarik dia, bawa keluar. Dia kata, kenapa kamu kat keluar? Semua orang keluar, kubah nak jatuh. Dia kata, ya ke? Dia pun tak tahu kubah tu nak jatuh tuan-tuan. Tu apa tu tahap solat dia tu. Kalau tuan-tuan nak cuba pergi solat kat Indonesia, belah-belah tempat gempur tu. Tuan-tuan, masjid, bukan kubah, satu masjid. Saya pernah duduk berulang ke sana, duduk di hotel lah tuan-tuan, duduk di hotel. Kita rasa goyang hotel tu. Goyang, tapi kepala pening ke hotel yang goyang. Kemudian tengok, lepas tu baru teringat, ni di Indonesia ni. Kemudian tengok kat tingkap. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila mana kita tengok kat tingkap tu, dekat kawasan 8 tu, orang semua dah ada kat bawah dah. Ni bukan makam ni, wali ni tak tahu apa ni. Tak tahu apa ni. Ada juga orang macam tu, tak tahu apa dia. Okeylah tuan-tuan, okeylah setakat cukuplah insya-Allah ya. Kita berhenti situ dululah. Kita akan sambung pada bulan akan datang. Tak apa tuan-tuan, lambat sikit tak ada masalah. Sebab kita bukan belajar kitab, kita belajar ilmu. Kita dah faham sikit. Moga-moga kita doa pada Allah, ya Allah Kau letakkan aku di sini ya Allah, sebagaimana yang kami belajar pada hari ini. Tuan-tuan setakat tu dahulu insya-Allah. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Allahumma shalli